Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan. Okey. Boleh dengar nanti jangan lupa mark attendance dekat KLMS. Okey. Bank pusat dalam sistem kewangan. Jadi topik yang kedua ni dia nak kata dia rentetan daripada topik yang ketiga ni ataupun chapter yang ketiga ni, rentetan daripada rangka kerja perundangan juga, walaupun sebenarnya untuk topik ni kita dah secara tidak langsung melihat dalam rangka kerja perundangan, tapi ada aspek-aspek tertentu yang perlukan sedikit penjelasan ataupun pendetilan di situ. Okey. Bank pusat ini maksudnya kita merujuk kepada Bank Negara Malaysia. Okey, apa peranan Bank Negara Malaysia dalam sistem kewangan? Maksudnya secara keseluruhan, apa peranan Bank Pusat dalam sistem kewangan itu sendiri? Secara keseluruhannya apa peranan Bank Pusat? Okey. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak lihat di sini, iaitu sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia. Mungkin kita dah secara tak langsung dah sentuh sikit, itu dengan peranan Bank Negara Malaysia masa rangka kerja perundangan. Kita juga nak lihat tentang tadbir urus Bank Negara Malaysia, peranan Bank Negara Malaysia, peranan Bank Negara Malaysia dalam pasaran wang di Malaysia dan juga alat dasar monetary berkaitan pasaran wang. Okay. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita nak menjurus kepada tajuk yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan pasaran wang. Sebab kita dah tahu dah bahawa Bank Negara Malaysia ni dia mengawal bank perdagangan dan juga mengawal syarikat takaful. Selain daripada memantau ataupun mengawal perjalanan bank perdagangan dan juga syarikat takaful, Bank Negara juga kita kata mengawal selia perjalanan pasaran, pertukaran asing dan juga pasaran wang. Okey, sebab itulah pasaran wang ni sangat related dengan bank lah. Okey, kita lihat kepada sejarah penubuhan Bank Negara Malaysia. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, maknanya Bank Negara Malaysia ini dia mula beroperasi selepas daripada kita mencapai kemerdekaan. 2 tahun selepas kita mencapai, lebih kurang tak sampai 2 tahun lepas mencapai kemerdekaan, iaitu pada 26 Januari 1999. Kita punya kemerdekaan 1997 merupakan badan berkanun yang mula beroperasi, iaitu pada 26 Januari 1959. Maknanya pada 26 Januari. Jadi kalau kita lihat pun pada tahun 1999 ni yang menjadi gubernurnya adalah kita kata bukan orang Malaysia lah. Iaitu yang menjadi tu adalah kita kata orang yang kita import lah maksudnya orang luar lah orang putih lah jadi Gubernur Bank Negara Malaysia pada tahun 1999 itu, iaitu pada Gubernur Bank Negara yang pertama. Okey. Jadi semasa penubuhan Bank Negara Malaysia, penubuhan Bank Negara Malaysia ini tertakluk kepada satu ordinan. Maksudnya sebab kita kena faham, walaupun Bank Negara Malaysia memantau perjalanan bank perdagangan dan syarikat takaful, kita faham bahawa setiap daripada institusi itu mesti ada akta yang memastikan perjalanannya. Jadi akta yang akan menjadi panduan untuk dia bergerak adalah Ordinan Bank Pusat 1958. Kemudian ordinan itu telah diganti dengan Akta Bank Negara Malaysia 2009. CBMA ni maksudnya Central Bank of Malaysia. Central Bank of Malaysia Act. Maknanya dalam bahasa Inggerisnya disebut CBMA. CBMA iaitu Central Bank of Malaysia Act 2009.
Jadi dalam bahasa Melayu adalah Akta Bank Negara Malaysia 2009. Jadi seperti mana yang saya mentionkan pada awal hari itu, kenapa berlaku satu rombakan yang besar pada Ordinan Bank Pusat 1958 adalah disebabkan oleh kita melihat bahawa Mahkamah Sivil banyak memutuskan perkara-perkara yang kita rasakan bahawa ianya tidak selari dengan apa yang telah diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Maksudnya tak inline, tak selari. Jadi bila tak selari, dia menimbulkan satu bentuk yang kita panggil sebagai halangan lah untuk bank, untuk perjalanan sistem kewangan. Sebab kita lihat bahawa setiap perjalanan daripada setiap perjalanan bank perdagangan di Malaysia mendapat approval, mendapat kita kata kelulusan daripada apa-apa produk yang nak ditawarkan mesti dapat kelulusan daripada Majlis Penasihat Syariah. Tapi apabila berlaku kita kata kes, kemungkinan dalam pembayaran dan sebagainya, bila dibawa ke mahkamah yang dirujuk adalah mahkamah sivil, hakim yang dirujuk adalah hakim mahkamah sivil, peguam yang dilantik adalah juga peguam sivil, maka pada ketika itu keputusan tidak memihak kepada Bank Islam. Malah apabila dilihat kepada kita kata keputusan ataupun pendetilan daripada keputusan penghakiman tu, hakim memutuskan bahawa kontrak yang dibentuk adalah kontrak yang tidak patuh syariah. Jadi dia tak inline lah, tak selari dah dengan apa yang diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah. Jadi berlakulah rombakan yang besar pada Akta Bank Negara Malaysia yang mana kita kenali selepas itu sebagai daripada Ordinan Bank Pusat Melaya 1958 telah dibentuk satu akta perubahan baru dan dinamakan dengan Akta Bank Negara Malaysia 2009. Jadi peranan bank negara adalah untuk menggalakkan kestabilan moneteri dan kewangan bagi menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. Okey. Jadi kat sini kita faham bahawa peranan Bank Negara Malaysia ini sangat besar. Dan kita pun menyedari bahawa kebergantungan semua masyarakat kita di Malaysia ini adalah kepada bank. Maknanya tak ada orang yang terkecuali. Maknanya kalau dia lebih duit pun dia akan simpan di bank. Kalau dia kurang duit pun dia dapatkan pembiayaan daripada bank. Maknanya kat situ kita kata dependent kita terhadap bank ni sangat besar. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat kita kata signifikan. Maknanya awak tak pernah dalam dunia ni, bukan dunia, di Malaysia ni kita tanya awak simpan duit kat mana? Awak jarang nak kata simpan dalam bantal dah sekarang ni. Ataupun simpan dalam peti simpanan dekat dalam rumah ke apa, tak ada. Jarang berlaku. Tapi tak tahulah hari tu ada kebakaran dekat flat dekat Ceras tu. Dengar kata orang tu dia simpan duit di rumah. Banyak, puluh ribu juga duit dia hangus lah sebab tempat tu terbakar. Jadi tak tahulah masih ada lagi ke yang bertindak macam tu. Sebab risikonya sangat besar. Risiko kecurian, risiko kebakaran, risiko banjir sana. Jadi menunjukkan bahawa pentingnya Bank Negara Malaysia untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia. Macam sekarang lah kita katakan moratorium, moratorium dan sebagainya diberikan supaya masyarakat dapat hold dulu tanpa membayar installment kepada bank dan boleh menggunakan ataupun boleh salurkan duit itu kepada aktiviti lain yang lebih diperlukan pada ketika ini. Sama ada untuk survival ataupun untuk sebagai modal tambahan apabila menjalankan perniagaan. Jadi pentinglah kestabilan moneteri dan kewangan itu dibantu oleh peranan Bank Negara Malaysia.
selain daripada bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Contohnya bila berlaku pandemik COVID-19 ni, bantuan kerajaan. Begitu juga dengan bila berlaku kita diuji dengan banjir di beberapa negeri, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu, apa kita kata, semua itu menunjukkan bahawa ada bantuan yang diberikan oleh kerajaan, namun ada peranan yang perlu dimainkan oleh bank negara secara khusus. Sebab kita nampak betapa signifikannya bank negara ataupun betapa signifikannya bank itu kepada setiap individu. Jadi arahan kepada bank perdagangan itu diberikan oleh bank negara untuk melakukan sesuatu tindakan. Contohnya tadilah yang saya sebut tadi. Okey, moratorium siapa yang nak buat? Kalau ikut bank perdagangan mungkin. Contohnya Bank Islam Malaysia Berhad ke, ataupun kita kata bank Islamik ke, RHB Islamik ke, Public Islamik ke. Mungkin kalau ikut secara in person, secara dia sebagai satu institusi, kemungkinan besar dia tak akan secara proaktif nak kata okey saya nak beri moratorium kepada pelanggan saya. Mungkin tidak berlaku begitu, tetapi disebabkan oleh arahan itu datang daripada Bank Negara Malaysia dan Bank Negara Malaysia mendapat mandat daripada Kementerian Kewangan, maka arahan itu perlu dilaksanakan. Jadi kat situ kita ada ruang untuk menangguhkan terlebih dahulu. Adalah isu-isu lain market tu saya faham lah kan. Jadi tapi at least sekurang-kurangnya wang yang ada itu boleh disalurkan kepada aktiviti lain yang sangat-sangat diperlukan pada ketika ini. Okay. Contohnya baru ni, bila berlaku diuji dengan bencana alam banjir ini, PTPTN telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka yang terlibat dengan ujian bencana banjir ini ataupun bencana banjir ini boleh memohon daripada PTPTN untuk menangguhkan pembayaran. Maksudnya bulanan ansuran tadi kepada PTPTN. Tapi kena ada permohonan lah daripada si peminjam. Jadi nampak tak? Tapi ruang itu taklah diberi sampai 6 bulan. Ruang itu diberi sehingga 3 bulan. Nampak dari situ banyak pihak-pihak tertentu yang cuba untuk membantu supaya sedikit sebanyak boleh meringankan beban ataupun kita kata kesukaran, kesusahan masyarakat yang diuji dengan bencana banjir. Okey. Kemudian kita lihat kepada apakah sejarah dan fungsi Bank Negara Malaysia. Apakah fungsi Bank Negara Malaysia? Yang pertama adalah Bank Negara Malaysia bertanggungjawab terhadap kestabilan sistem kewangan dan dicapai melalui pembangunan sektor kewangan yang kukuh, berdaya tahan, progresif dan pelbagai yang menyokong sektor ekonomi benar. Okey. Maknanya di sini bahawa Bank Negara Malaysia ini dia akan memastikan dia melaksanakan tanggungjawab dia untuk menstabilkan sistem kewangan negara. Dan hal ini boleh dicapai dengan dia memastikan pembangunan sektor kewangan yang kukuh. Maknanya tadi kita kata kita dah ada banyak institusi dan peranan bank negara lah nak pastikan bahawa setiap sektor ini sama ada sektor perbankan ke, sektor takaful ke, pasaran wang ke ataupun pasaran pertukaran asing ke, dibangunkan dan ia kukuh, berdaya tahan. Maknanya kat sini contohnya sekarang kita diuji dengan pandemik, dengan bencana alam, namun bank tetap berdaya tahan, progresif dan pelbagai menyokong sektor ekonomi benar. Okey, maksudnya menyokong sektor ekonomi benar ini maksudnya ada ke sektor ekonomi tidak benar? Okey, isunya di sini adalah merujuk kepada ekonomi benar ini adalah lawan dia adalah saham, pasaran saham. Ataupun selalunya saya selalu sebut perkataan tangible and intangible. Pernahkah saya sebut dalam kelas ni? Tangible dengan intangible?
Tak, tak pernah. Tak pernah. Okey. Dia macam ni. Sekejap eh. Okey, cuba tengok dalam awak punya apa? Phone. Tangible apa? Maksud dia apa? Ini bahasa Inggeris Tangible. Okey, cuba tengok. Cuba cari tangible tu maksudnya apa? VS tu versus lah. Lawan dia adalah intangible. Cuba tengok. Siapa dah tengok dalam dia punya ni? Translator dia jawab apa? Ketara dan tidak ketara. Okey. Okey. Apa maksud ketara dan tidak ketara ni? Maksud dia, kalau ketara tu, tangible tu, maksudnya kalau ekonomi tu kita nampak. Kita nampak kalau kita kata perindustrian, kita nampak perindustriannya, nampak kilangnya, nampak productionnya. Itu maksudnya tangible. Benda yang nampak di mata kita. Nampak, boleh rasa, boleh pegang. Okey, ni bangunannya, ini dia punya produknya. Itu dipanggil sebagai tangible. Sebab tu dia kata selalu sebut tangible asset versus intangible asset. Itu juga dengan ekonomi. Selalunya kalau ekonomi dia tak guna perkataan tangible tapi dia kata ekonomi benar. Ekonomi benar dan sektor kewangan, biasanya macam tu. Sebab apa? Sektor kewangan dia apa? Dia versus ekonomi benar. Maknanya kalau sektor kewangan ni, contohnya macam pasaran saham. Benda yang kita nampak dia turun naik dia tu harga saham tu. Tetapi harga saham itu boleh hari ni naik jadi RM10, sekejap lagi dalam 10 minit ataupun dalam jam, contohnya sejam kemudian, tiba-tiba RM10 boleh jadi RM1. Maknanya apa? Maknanya itu adalah intangible. Maknanya benda yang kita tak boleh nak reflect apa benda yang menggambarkan RM1 tadi. Dan ia sangat, istilahnya sangat apa? Istilah yang saya guna lah, volatile. Maksudnya turun naik dia terlalu meruap. Jadi kat situ, kita nak Bank Negara Malaysia bukan setakat memberi sokongan kepada pertumbuhan sektor kewangan saja. Ni, itu saya kata tadi. Sektor kewangan ini selalu dikaitkan dengan intangible. Boleh Sektor kewangan ni selalu kita kaitkan dengan intangible. Tapi kalau sektor ekonomi benar ini, dia disebut sebagai tangible. Maknanya benda tu kalau kita tengok sektor pelancongan, okey, ada aktiviti pelancongan yang dirancang, orang datang, orang dapat melihat keadaan environment yang memang betul-betul cantik sebagainya. Benda tu kita nampak, kita boleh rasa. Itu adalah tangible. Jadi selalunya dilawan sektor ekonomi benar dengan sektor kewangan. Sektor kewangan tu intangible, ekonomi benar itu adalah tangible. Okey? Yang kedua adalah Bank Negara melaksanakan inisiatif bagi memperdalam dan mengukuhkan pasaran kewangan termasuk pasaran pertukaran asing. Ini saya sebutkan dah. Maknanya jangan tiba-tiba siapa dalam kelas kita ni sebut kalau pasaran kewangan awak sebut Suruhanjaya Security. Salah Pasaran kewangan ini dikawal selia ataupun dipastikan pembangunannya dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia. Termasuk di situ yang memantau Bank Negara Malaysia, termasuk juga memantau pasaran pertukaran asing. Pasaran pertukaran asing ni maksudnya merujuk kepada tukaran mata wang. Sebab kita berdagang, kita melakukan aktiviti perdagangan dengan negara luar, jadi perlu ada pertukaran mata wang asing. Okey, yang ketiga adalah Bank Negara memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur sistem kewangan dan memajukan agenda rangkuman kewangan. Okey, apa maksud pembangunan infrastruktur? Okey, pembangunan infrastruktur ini maksudnya kita rujuk balik apa sebenarnya struktur kewangan. Struktur kewangan dia ada 3 komponen yang penting.
Tiga komponen yang penting. Satu adalah kita kata instrumen. Kedua adalah institusi. Yang ketiga adalah pasaran. Kemudian kita top up lagi dengan rangka kerja perundangan. Itulah infra. Nak bangun sistem kewangan ni kena ada ketiga-tiga perkara utama tadi. Jadi bagi memajukan agenda rangkuman kewangan. Okey, apa maksud rangkuman kewangan? Rangkuman kewangan di sini adalah rangkuman kewangan di sini adalah merujuk kepada apa? Selalu kalau kata dalam bahasa Inggeris, selalu orang sebut, ni saya sebut saja. Kalau awak nak tulis, awak nak kita kata nak pastikan awak faham apa orang yang cakap, selalunya agenda rangkuman kewangan disebut sebagai financial inclusion. Inclusion ke macam itulah ya. Maksudnya apa maksud financial inclusion ataupun rangkuman kewangan? Maksudnya semua orang ada keupayaan untuk akses kepada sistem perbankan dan kewangan. Apa maksud awak financial inclusion ni? Maksudnya kalau kita boleh buat pengukuran, paling kurang pun awak ada akaun bank. Paling kurang pun awak ada akaun bank. Bila awak ada akaun bank, itu maksudnya awak termasuk dalam rangkuman kewangan. Maknanya awak ada akses, keupayaan untuk akses kepada bank. Nak simpan duit, ada capability, ada kemampuan. Kemampuan tu maksudnya awak boleh sampai ke bank untuk buka akaun. Awak nak keluarkan duit, ada keupayaan tersebut, ada ruang tersebut. Maksudnya ada kemudahan tersebut. Itu maksudnya. Okey, jadi seterusnya dengan memastikan semua sektor ekonomi dan segala lapisan masyarakat mempunyai akses kepada perkhidmatan kewangan. Ini sejauh saya dah sebut tadi. Akses kepada sistem kewangan. Sebab tu kita lihat bahawa kalau bank semata-mata takkan mampu nak mencapai financial inclusion tadi. Kalau bank semata-mata tak akan mampu untuk mencapai financial inclusion. Tadi saya sebut rangkuman kewangan tadi. Tetapi dengan bantuan daripada institusi bukan bank. Institusi bukan bank, saya ulang. Contohnya kalau bank tadi, Bank Islam Malaysia Berhad, Public Bank, Maybank. Tapi kita ada institusi lain, iaitu yang saya sebut tadi adalah institusi bukan bank. Apa institusi bukan bank? Contohnya, Bank Simpanan Nasional. Itu adalah institusi bukan bank. Tetapi dia dalam kategori institusi simpanan. Institusi simpanan. Kenapa saya kata kita perlukan bantuan bukan bank untuk memastikan berjayanya rangkuman kewangan ini? Okey. Maknanya, dulu orang nak akses kepada bank susah. Nak buka akaun susah. Tetapi, dengan adanya Bank Simpanan Nasional yang bergerak dengan menggunakan kenderaan, contohnya ada van. Adalah pegawai yang ditaklifkan. Okey, dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi masyarakat dah tahu dah, okey hari Ahad dia ada kat sini. Hari Isnin dia ada kat sini. Sampai macam tu sekali. Kita mungkin tak nampak susah sebab kita nak akses ke bandar mungkin dalam 5 minit. Bagaimana orang yang nak akses ke bandar sampai 2-3 hari? Macam mana? Jadi kat situ maknanya objektif itu dapat dicapai. Objektif itu dapat dicapai dengan apa? Dengan adanya bantuan daripada institusi bukan bank. Contohnya tadi Bank Simpanan Nasional. Okey, salah satu contoh lah. Selain daripada itu, contohnya kita ada tabung haji. Ada orang yang dia tak simpan dekat bank. Dia tak ada akses, tak ada akaun di bank. Tetapi apa yang dia ada? Kita tanya, tabung haji ada cik? Oh ada. Maknanya dia boleh akses lah tu kepada rangkuman kewangan tadi. Okey. Seterusnya adalah selain daripada itu, Bank Negara Malaysia menyelia infrastruktur sistem pembayaran negara yang memberikan penekanan terhadap aspek kecekapan dan keselamatan sistem kewangan. Okey. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita tak ada sistem pembayaran, macam mana? Sistem pembayaran maksudnya macam kita nak transfer duit,
kita nak keluarkan duit, nak buat pembayaran. Saya tak tahu. Mungkin awak tak pernah rasa keadaan tersebut. Sebab saya generasi yang saya dapat rasa dua-dua. Saya dapat rasa di mana kita pada ketika itu dari sudut sistem pembayaran tu dia tak berapa efisien lagi. Maksudnya belum lagi dibuka secara online ni. Maknanya apa pun pembayaran kita kena pergi ke tempat tu. Nak bayar akaun TMB, kita pergi kena pergi syarikat TMB. Kita nak bayar bil air, kita kena pergi syarikat. Yalah, maksudnya kalau kita kata syabas lah. Okey. Kalau kita kata kita nak bayar apa lagi? Unify. Unify tak ada lagi lah waktu tu. Maksudnya kalau kita kata nak bayar kepada perkhidmatan apa? Contohlah saya tak ingat saya bayar dulu bil phone. Kena bayar, kena pergi ke tempat tu buat bayaran. Cuba bayangkan. Jadi satu benda yang sangat sukar, sangat susah dan pada ketika itu kita kata kita perlu ada satu masa, 1 bulan tu ambil cuti 1 hari. Alhamdulillah dapat settlekan bil air, bil telefon, bil elektrik masa tu. Cuba bayangkan. Tapi hari ini dengan adanya sistem pembayaran yang begitu efisien, kita hanya perlu ada di depan laptop kita ataupun dekat depan phone kita boleh selesaikan semua utility yang kita gunakan. Kita boleh bayar, tak ada masalah. Dalam sejam atau 2 jam semua selesai. Tak perlu kita bergerak, kita tak perlu keluar daripada kita kata bangunan kerja kita, daripada tempat kerja kita, tak perlu keluar, kita dah selesaikan semua pembayaran. Jadi nampak betapa sangat membantunya sistem pembayaran tadi. Okey. Dan cuba kita bayangkan, kadang-kadang kita nak transfer duit. Kan? Nak transfer duit, nak pindah duit. Dulu awak kena faham nak transfer duit ni kena keluarkan duit dulu. Keluarkan duit, lepas tu baru masuk ke akaun satu lagi. Macam tu gayanya dulu. Tapi sekarang tak ada isu tu. Kita kadang-kadang kita dah lupa bila kita keluar duit. Masa keluar duit tu maksudnya keluar duit dalam jumlah yang banyak. Bila kita keluar duit dalam jumlah yang banyak untuk bayar kepada seseorang? Tak perlu. Kita hanya perlu isi borang, kita transferkan duit kita daripada akaun kita ke akaun orang tersebut. Nampak begitu dari sudut keselamatan. Kita tak bawa duit yang banyak. Macam hari ini, kalau saya tanya, Aizat, awak ada duit dalam wallet? Awak kata tak apa puan, as long as saya ada e-wallet, insyaAllah tak ada masalah. Cuma kalau puan minta saya bayar goreng pisang kat tepi jalan tu mungkin tak boleh lah kot. Kalau tak ada perkhidmatan yang menawarkan e-wallet. Contoh nampak tak kat situ? Betapa cashlessnya kita. Istilah yang gunakan betapa cashlessnya kita sampai kita memang possibility untuk kita tidak ada wang dalam wallet itu sangat besar. Sebab apa? Kita dah tak bawa dah wang, tetapi kita bawa hanya nak kata bukan wang palsu, bukan wang palsu. Maksudnya wang itu dalam bentuk E. Jadi itu kita punya kita panggil istilahnya sikap, tingkah laku kita hari ni. Cashless kita tu. Okay. Sampai kan kadang-kadang kita nak bayar bayaran tertentu pun orang lebih prefer tak nak tunai tu. Tak nak tunai tu maksudnya tak nak kita bagi dalam duit tunai. Tapi dia kata tak apalah, bayar ke akaun saya. Okey. Kemudian Bank Negara memberikan nasihat berkaitan dengan dasar makroekonomi dan pengurusan hutang negara, peranan sebagai jurubank dan penasihat kerajaan. Okay, saya dah sebut dulu banyak kali, saya kata tapi bukan dalam kelas ni kelas ekonomi dulu saya dah pernah sebut, saya kata kalau kita membincangkan makroekonomi, memang kita akan bincang peranan Bank Negara Malaysia. On behalf kerajaan lah.
Ya, contohnya dalam menjalankan dasar monetary dan sebagainya, itu adalah kita kata peranan Bank Negara Malaysia dalam membantu kerajaan menstabilkan keadaan ekonomi. Begitu juga dalam pengurusan hutang. Okey, maknanya Bank Negara akan beri nasihat kepada Menteri Kewangan. Okey, dalam nak menguruskan hutang. Sebab tu kita lihat bahawa dalam pengurusan hutang kebiasaannya apa yang berlaku adalah kita kata Bank Negara Malaysia biasanya akan menasihatkan Menteri Kewangan supaya mengelakkan negara daripada meminjam daripada mana? Daripada negara luar lah. Sebab ada negara yang meminjam daripada negara luar, akhirnya mereka diisytiharkan muflis sebab bila tak mampu nak bayar hutang. Bukan kita kata bila you pinjam you tak bayar, tak. Sekurang-kurangnya bila kita pinjam dengan institusi tempatan, keadaan-keadaan tersebut boleh dielakkan. Okey, dan juga Bank Negara Malaysia merupakan pihak tunggal yang mengeluarkan mata wang negara. Di samping menguruskan nizam antarabangsa negara. Okey. Jadi itu adalah sejarah dan fungsi Bank Negara Malaysia. Okey. Nampak pula. Saya tengok. Saya juga tak nampak ni. Sekejap. Aku boleh besarkan sikit. Tak apa. Kita tengok je lah Okey. Ni. Tadi kita dah bincang dah Bank Negara Malaysia. Cuba kita lihat struktur kewangan Bank Negara Malaysia. Supaya kita nampak Bank Negara Malaysia ni penting untuk negara dalam memastikan pertumbuhan dan kestabilan perjalanan monetary ekonomi negara Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama kita tengok dulu struktur kewangan dia macam mana, struktur organisasi dia macam mana. Tengok betapa besarnya struktur organisasi dia ni. Okey, dia ada lembaga pengarah. Kemudian di bawah itu lembaga pengarah itu dia ada beberapa kita kata jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ini sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya mestilah memantau ataupun kita kata memantau perjalanan gubernur ini. Jadi kat sini gubernur sekarang adalah Datuk Nur Syamsiah Yunus. Okey. Jadi apakah jawatan kuasa yang diletakkan? Jawatan kuasa audit, jawatan kuasa tadbir urus dan jawatan kuasa risiko. Okey. Jadi ada 3 jawatan kuasa di bawah lembaga pengarah. Okey. Kemudian itu macam kita kata macam ni lah kita kena faham. Macam kita kata kita ada board BOD lah, board of director. Board of director. Pengarah urusan ni. Jadi kat sini dia secara tak langsung dia menjadi orang luar yang akan memantau perjalanan struktur organisasi ataupun organisasi Bank Negara Malaysia itu sendiri. Okey, di bawah gubernur kita ada 3 timbalan. Bukan takat 1 ni, 3. Timbalan gubernur 1, 2 dan 23. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, ketiga-tiga timbalan ini akan memantau jabatan-jabatan tertentu. Okey. Contohnya timbalan gubernur yang pertama dia akan memantau tengok ni, tahu banyaknya. Okey. Ni ada 4, ni ada 5, ni ada 9 campur dengan 9 campur dengan 7. 7 campur dengan 9. Lebih kurang ada 16. Okey. Cuba kita tengok apakah di bawah timbalan gubernur ni. Banyak department tertentu. Dia ada, saya tak baca semua nampak ada ekonomi, ada dasar monetary, ada antarabangsa, ada pembangunan, kemudian ada perbankan Islam dan takaful. Ni nampak khusus untuk perbankan Islam dan takaful ada di bawah timbalan gubernur yang pertama. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada timbalan gubernur yang kedua.
Ada berapa di bawahnya? Okey, 3, 6. Okey, ada 12. Di bawah timbalan gubernur yang kedua ada 12. Yang mungkin related dengan kita, cuba kita tengok sikit. Ada dasar kewangan, ada. Ini maksudnya di bawah gubernur itu banyak sebenarnya. Tapi bila kita ada 3 timbalan gubernur tu dia akan kawal 15, 12 jabatan-jabatan di bawah dia. Maknanya, sorry. Di bawah timbalan gubernur akan ada penolong gubernur. Macam tadi saya silap. Awak pernah nampak tadi. Okey, di bawah timbalan gubernur dia ada 3 gubernur. Ada 3 timbalan gubernur. Di bawah timbalan penolong gubernur inilah ada jawatan-jawatan, ada jabatan-jabatan yang tertentu. Ni ada 3. Bayangkan, tadi ada 3 timbalan, di bawah setiap daripada timbalan gubernur itu ada penolong gubernur. Okey, jadi sekurang-kurangnya kita kata walaupun kerja itu berat, namun struktur organisasi yang tersusun itu akan membantu supaya perjalanan Bank Negara Malaysia itu berjalan dengan efisien dan cekap dan berkesan. Efisien dan efektif. Okey, di bawah timbalan gubernur, kita ada penolong gubernur. Kat sini lagi banyak. Dia 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi buat tambah lah jadi banyak di situ. Maknanya daripada timbalan gubernur itu akan ada penolong gubernur. Jadi kat situ kita nampak lah bagaimana pemantauan itu berlaku. Maknanya timbalan gubernur kalau dia nak tanya sesuatu, dia tak perlu tanya ni berapa belah jabatan yang ada di bawah dia. Tak perlu. Yang dia perlu rujuk adalah dia tanya je penolong gubernur. Ataupun ketua pegawai perkhidmatan. Kat sini. Tanya je. Okey, macam mana unit-unit di bawah kamu? Di bawah awak? Okey. Jadi setiap timbalan gubernur akan report. Jadi kat situ kita nampaklah bagaimana organisasi itu begitu terperinci supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Okey. Ada 3 slide lagi. Okey, 7. Peranan Bank Negara Malaysia. Okey, tadi secara tak langsung kita dah tahu, kita dah sebut lah. Ni saya ringkaskan kembali apa peranan Bank Negara Malaysia: menawarkan mata wang, memegang rizab bagi melindungi mata wang domestik, jurubank dan nasihat kepada kerajaan, jurubank kepada bank komersial dan juga menggalakkan dasar monetary. Okey, menawarkan mata wang. Kita dah tahu dah. Bank Negara Malaysia lah satu-satu badan yang bertanggungjawab untuk mencetak mata wang. Memegang rizab bagi melindungi mata wang domestik. Okey, jadi maksudnya sebelum nak mencetak tu mestilah ada rizab. Tapi rizab tu bukanlah bagi setiap cetakan ada rizab. Tak, dia adalah portion tertentu yang diletakkan berapa minimum rizab yang perlu ada bagi cetakan mata wang yang sekian-sekian jumlah. Okey, yang ketiga, juru bank dan penasihat kepada kerajaan. Maknanya Bank Negara ini dia jadi penasihat kepada kita kata kerajaan, kepada Kementerian Kewangan. Maknanya kita kata kat sini kalau Kementerian Kewangan itu yang dinasihati ataupun yang menasihati adalah gubernur lah bagi pihak bank negara. Okey, yang keempat adalah jurubank kepada bank komersial. Okey, jurubank kepada bank komersial ni maksudnya macam ni. Okey. Soalan saya. Sekejap. Sekejap, sebelum tu kalau jurubank kepada bank komersial macam mana? Boleh tak sama-sama tolong fikirkan jurubank kepada bank komersial. Apa maksud jurubank kepada bank komersial?
Masuk jurubank kepada bank komersial. Agak-agak lah, tak apa, agak-agak dulu. Husna? Nurul Husna. Puan, jurubank tu Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia bertindak sebagai jurubank kepada bank komersial. Apa maksud dia? Zawin? Nurul Zawin. Tak nampak pun. Tak nampak apa? Tak ada jawapan. Tak nampak. Saya pun confirm tak nampak Okay. Jurubank ni maksudnya macam ni. Maknanya kita kata the last resort. Okay. Nanti nanti kalau kita bincang pasal berkenaan dengan pasal wang, nanti saya bagi satu explanation, saya detailkan lagi Tapi di sini saya nak highlightkan macam ni. Dia macam ni lah kita kata. Okay, Zawin, bagi respon sikit kat saya. Zawin? Ya, Puan. Okay, kalau awak tak ada duit, awak minta kat siapa? Saya minta kat mak saya. Okay, tak apa. Awak minta kat mak awak. Okay, fine. Kalau mak awak tak ada duit, dia minta kat siapa? Kalau mak tak ada duit minta dekat kakak. Okay. Okay, kita berhenti takat tu Okay. Maknanya kakak awak itu adalah jurubank. Jurubank. Faham. Okay. Maknanya kat sini kita kata kalau dalam istilah bank perdagangan tadi, dia kalau dia tak ada duit, kalau dia tak ada duit, contoh dalam konteks ni konteks ni kita kata contoh lah macam ni lah. Zawin contohnya bila dia tak ada duit, tak apalah, saya buat macam ni. Okay, Zawin kalau dia tak ada duit, dia akan minta pada mak dia. Okay. Sekarang ni maksudnya kat sini macam contoh bank perdagangan lah, bank Islam. Kalau lah dia, contohnya kita dah bincang dulu surplus unit, deficit unit, kita dah bincang dulu kan. Okay, kita bukan katakan setakat individu je yang defisit. Bukan setakat individu saja surplus. Tapi perbincangan kita adalah merangkumi yang lebih luas, iaitu boleh jadi juga bank juga adalah surplus unit dan bank juga adalah deficit unit. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi bank adalah surplus dan bank adalah deficit. Bank adalah surplus dan bank adalah deficit. Okay? Jadi bila bank adalah surplus dan bank mungkin juga bank adalah deficit, jadi pada keadaan bank deficit, pada siapakah yang bank akan buat pinjaman ataupun mendapatkan pembiayaan? Okey. Step yang pertama adalah bank akan dapatkan pembiayaan daripada bank juga. Okey, contohnya bank Islam mengalami defisit. Dia akan dapatkan pembiayaan daripada bank muamalat. Contohnya pada ketika itu bank muamalat adalah surplus. Okey. Tetapi bagaimana pula dengan keadaan apabila kesemua bank perdagangan adalah contohnya cukup-cukup. Nak kata surplus pun tak, tapi nak kata defisit pun tak. Tetapi pada keadaan itu tiba-tiba Bank Islam Malaysia Berhad dia defisit. Jadi pada siapakah dia akan dapatkan pinjaman? Jadi sebab tu dia kata the last resort is Central Bank of Malaysia. Maknanya apa? Dia akan pergi kepada Central Bank. Maknanya Bank Islam Malaysia Berhad bila semua dia nak dapatkan pembiayaan, semua adalah cukup-cukup. Cukup-cukup makan je. Tak boleh bagi pada dia pembiayaan. Jadi pada ketika itu, Bank Islam Malaysia Berhad akan terus kepada Bank Negara Malaysia. Sebab kita kata the last resort is Bank Negara Malaysia untuk menawarkan pembiayaan pada ketika bank itu mengalami defisit. Sebab tu jurubank kepada bank komersial.
Okey, kemudian yang terakhir sekali adalah menggalakkan dasar monetary. Okey, dasar monetary ini adalah dasar kewangan. Okey, jadi kita faham bahawa kerajaan yang sebenarnya perlukan, kita kata, penstabilan ekonomi, ya. Perlu kestabilan. Maksudnya kerajaan yang perlukan kestabilan, negara yang perlu kestabilan ekonomi. Tetapi siapakah yang membantu kepada proses tersebut? Jadi yang membantu kepada proses tersebut yang berkaitan dengan kewangan adalah Bank Negara Malaysia. Maksudnya Bank Negara Malaysia itu melaksanakan seiring dengan objektif ataupun matlamat yang nak dicapai oleh kerajaan. Contohnya, pada keadaan negara tengah menghadapi defisit, inflasi. Negara tengah menghadapi inflasi, pada ketika itu kerajaan pun mungkin kita kata mohon ataupun kita kata ada mutual consent lah, ada persetujuan secara mutual bila negara menghadapi inflasi. Pada ketika itu Bank Negara Malaysia akan menaikkan, kalau kata konvensional menaikkan interest, kalau Islamik dia akan menaikkan profit margin. Pada ketika itu aktiviti peminjaman ataupun aktiviti pembiayaan sebenarnya tidak digalakkan, dikurangkan, bukan tidak digalakkan, dikurangkan, supaya nak mengelakkan terlalu banyak lambakan wang dalam pasaran, sebab pada ketika itu berlaku inflasi. Jadi kat situ pelaksanaan Bank Negara Malaysia ini sebenarnya Bank Negara Malaysia itu membantu pelaksanaan dasar monetary yang menjadi hasrat kerajaan lah, apa yang kerajaan nak capai. Nak turunkan kadar inflasi, jadi pada ketika itu nak kurangkan bekalan wang dalam pasaran. Nak kurangkan bekalan wang dalam pasaran macam mana? Melalui Bank Negara Malaysia, iaitu naikkan kadar interest ataupun naikkan kadar profit margin. Profit margin. Margin keuntungan. Naikkan profit margin ataupun margin keuntungan supaya aktiviti peminjaman ataupun pembiayaan dikurangkan. Okey. Okey, seterusnya adalah peranan Bank Negara Malaysia dalam pasaran wang di Malaysia. Ni saya dah sebut dah tadi, menggalakkan dasar monetary saya dah mention tadi. Mengawal sedia, pasaran juga adalah peranan yang dimainkan oleh Bank Negara Malaysia. Mengawal sedia pasaran ni maknanya kita kata dari sudut pengembangan ke development. Biasanya nak development ni mesti ada kita kata kepelbagaian produk. Kepelbagaian produk ni kenapa perlu pelbagai produk? Sebab kita nak memenuhi kehendak setiap daripada individu yang berbeza-beza. Okey, contoh dalam kelas ni kita ada 36 orang. 36 orang ada taste masing-masing. Contohnya nak makan tengah hari tadi, ada yang nak makan nasi dengan masak lemak, ada yang nak makan nasi dengan asam pedas, ada yang apa lagi nak makan western food, contoh macam tu. Maknanya kita ada kepelbagaian cita rasa, kita ada kepelbagaian kehendak. Jadi oleh sebab itu perlukan kepelbagaian produk untuk memenuhi kehendak kita tadi. Jadi siapakah yang akan memastikan perkara tersebut berlaku? Itu biasanya dimainkan oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia akan aktifkan sama ada dia sendiri yang bertindak ataupun bank perdagangan yang lain. Okey, yang terakhir sekali adalah alat dasar monetary berkaitan pasaran wang. Okey, jadi ini sebenarnya awak dah belajar dalam prinsip ekonomi. Sebenarnya awak dah belajar, tapi saya tak tahu sama ada awak masih ingat lagi ataupun tidak. Tak apa, kita test dulu, ingat ke tidak kan? Betul. Okey, kalau kita sebut operasi pasaran terbuka, sebenarnya melibatkan aktiviti menjual atau membeli bil-bil perbendaraan, security kerajaan oleh bank pusat daripada bank perdagangan. Membeli atau menjual security kerajaan, bil-bil perbendaraan oleh Bank Negara Malaysia daripada bank perdagangan. Okey, itu dia punya definisi bagi operasi pasaran terbuka. Okey. Persoalan saya di sini. Pada ketika pengangguran. Pada ketika pengangguran, agak-agaknya bank
pusat ataupun Bank Negara Malaysia beli ke atau jual? Jual Puan. Waktu pengangguran ke tadi saya sebut? Apa Nadia? Ah, Okey. Eh? Pengangguran ke inflasi? Pengangguran kan? Pengangguran. Okey. Okey, Nadia kata jual. Okey, apa implikasi kalau bank perdagangan jual? Bank perdagangan pula, bank negara jual kepada bank perdagangan. Bank perdagangan akan beli. Ha? Jadi macam mana? Inflasi. Hmm. Inflasi tu bukan, dia bukan inflasi, pengangguran. pengangguran tu dia berkurang tak silap. Ke terbalik. Saya pun tak Ha. ingat Puan. Okey. Okey, Okey. tak apa. Dia dah cuba tadi. Okey. Okay. Tak apa, kita dengar orang lain pula. Okey. Orang lain? Siapa nak cuba? Saya nak cuba Puan. Mungkin Bank Negara akan membeli. Okey, siapa tu? Hadi. Okey, Hadi. Bank negara akan Membeli ini pengangguran ke inflasi? pengangguran. Okey, bank perdagangan Bank Negara akan membeli daripada bank perdagangan. Okey. Kemudiannya bank perdagangan ada duit yang lebih. So orang boleh pinjam dekat bank perdagangan. Pengangguran dapat dikurangkan. Pengangguran dapat dikurangkan sebab ada pembiayaan. Pembiayaan dan bekalan wang dalam pasaran bertambah. Betul kan? Okey. Terima kasih Hadi. Okay, Alhamdulillah ingat lagi maknanya pada ketika itu apa yang penting adalah kita kata bank pusat akan membeli. Sebab dia inflasi, dia adalah pengangguran. Jadi bank pusat akan membeli bil pembendaraan ataupun sijil kita kata sekuriti kerajaan daripada bank perdagangan. Jadi bila dah beli, duit bank perdagangan akan bertambah. Jadi kita kata bank perdagangan ada peluang yang besar untuk menawarkan pembiayaan yang lebih banyak kepada pelanggan. Bila pelanggan mendapatkan pembiayaan daripada bank, maka bekalan wang dalam pasaran akan bertambah. Bila bekalan wang dalam pasaran bertambah, aktiviti ekonomi makin rancak, maka secara tidak langsung pengangguran dapat dikurangkan. Okey. Alhamdulillah. Okey, satu lagi. Okey, Aizat. Kalau masih lagi operasi pasaran terbuka pada keadaan inflasi. Aizat? Ya Puan. Pada keadaan inflasi. Inflasi bank akan jual. Siapa jual? Awak ada kat mana ni? Kat tepi pantai ke? Tak, angin kipas Puan. Oh, angin kipas. Okey. Okey. Okey, okey. Boleh tu. Okey. Aizat, boleh ke? Okey. Siapa nak cuba? Tak apa, nanti kita bagi Aizat benda lain. Okey. Orang lain? Siapa nak cuba? Tak nampak ni. Kalau saya nampak ni. Ada siapa kan? 19 orang ni. Okey, Hamim, cuba tengok. Saya tak pasti lah Puan. Tak pasti. Okey. Okey, tapi ni awak dah belajar kalau boleh jangan kalau boleh lepas ni tolong buat revision kalau yang siapa yang rasa tak pasti tu dia kena buat revision Okey, Khadijah, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Okey. Ni ada ke tidak ada? Kalau ada pensyarah tu dia kata kalau dia panggil sekali, 2 kali, lepas tu dia bagi masa 10 minit tak ada, dia tandakan orang tu tiada dalam kuliah. Saya pun rasa kalau sekali-sekala saya kena buat macam tu juga kot. Okey, kecuali lah awak bagi respon lah maksudnya apa-apa yang berkenaan.
Okey, sekarang ni maksudnya operasi pasaran terbuka tadi kalau dalam keadaan inflasi, sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Tadi kita dah kata Hadi dah bagi satu penerangan yang kita kata yang boleh difahami, alhamdulillah. Masih ingat lagi iaitu kita kata dalam konteks inflasi pula sebaliknya di mana bank negara bukan apa? Bukan membeli tetapi bank negara menjual bil perhenderaan ataupun sekuriti kerajaan kepada bank perdagangan. Jadi bank perdagangan terpaksa membeli. Kontaknya dia kena beli. Okey, bila dia beli dia dah kurangkan wang pegangan wang dia. Pegangan wang dia telah dapat dikurangkan sebab aktiviti dia membeli sijil ataupun bil perbendaharaan kerajaan. Jadi apa yang berlaku adalah bila wang dia berkurang, dia tidak mampu untuk menawarkan pembiayaan yang lebih banyak. Jadi secara tidak langsung bank pelanggan juga tidak mampu untuk tidak mendapat peluang untuk mendapat pembiayaan daripada bank pun juga berkurang. Jadi pada ketika itu bekalan wang dalam pasaran juga akan berkurang dan seterusnya secara tidak langsung, secara teorinya dapat mengurangkan kadar inflasi sebab lambakan wang dapat dikurangkan dalam pasaran. Okey, nisbah rizab. Nisbah rizab ni dia ada dua. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya dah ada dalam kuliah kita lepas, kita dah sebut dah nisbah rizab ada dua, iaitu nisbah rizab berkanun dan juga nisbah rizab tunai. Ataupun dipanggil nisbah keperluan tunai, nisbah keperluan minimum tunai dengan nisbah rizab berkanun tadi. Okey, SRR, Statutory Reserve Ratio. Okey, nisbah rizab berkanun ini dia wajib. Dia tak macam nisbah keperluan tunai tadi, keperluan minimum tunai tadi. Yang tu adalah kita kata diberikan pilihan, optional kepada bank. Okey, kalau rizab berkanun ni wajib. Maknanya kalau kata 10%, maksudnya 10% daripada wang simpanan pelanggan perlu direservekan dalam akaun bank tersebut di Bank Negara Malaysia sebagai akaun reserve. Dan nisbah tersebut dikenali sebagai Statutory Reserve SRR. Dia sebenarnya R 3 kali tu. Cuba tengok sekali lagi dalam Statutory Reserve Ratio. Jumpa tak? Kokoklah awak jumpa awal daripada saya. Sekejap. Saya nak masa sikit sekejap. Statutory Reserve. Okey. Dia punya RR 2 kali okey. Statutory Reserve Requirement Ratio. SRRR. Statutory Reserve Requirement Ratio. Kadar keperluan reserve berkanun. Nisbah rizab berkanun lah Okey. Jadi kita kata itu adalah wajib. Maksudnya kalau kita kata awak individu yang menyimpan wang di bank 10,000, kalau nisbah rizab berkanun itu adalah 10%, maksudnya 10% daripada 10,000 adalah 1,000. Jadi 10,000 itu adalah reserve yang bank akan letak put aside dalam akaun bank di Bank Negara Malaysia dalam akaun yang kita kenali sebagai akaun nisbah rizab berkanun. Okey. Jadi maksudnya pada keadaan inflasi Nurul Jannah, pada keadaan inflasi bank negara akan naikkan ataupun turunkan nisbah rizab berkanun. Nurul Jannah. Ya puan. Pada keadaan inflasi bank negara akan naikkan ataupun turunkan nisbah rizab berkanun. Saya tak ingat lah puan. Menaikkan.
Ha? Zawin, naikkan? Naikkan. Okey, Zawin, naikkan. Okey, apa implikasi dia kalau naikkan? Um, apa akan mengurangkan wang tunai di bank perdagangan. Okey, bila kurang wang tunai dalam bank pelanggan, apa implikasi seterusnya sampai kepada pelanggan? Akan kurangkan bank perdagangan untuk bagi pinjaman. Okey, jadi implikasi seterusnya? Mengurangkan tekanan inflasi, tarikan permintaan lah. Maknanya kat situ bila peluang kita kata bila peluang pembiayaan itu dikurangkan untuk pelanggan mendapatkan pembiayaan, maka secara tidak langsung bekalan wang dalam pasaran akan berkurang lah kan, betul tak? Betul. Jadi sekurang-kurangnya dan secara teorinya akan menurunkan kadar inflasi. Okey, banyak ni. Berapa orang je yang masih ingat? Sebab tu saya kata setiap daripada apa yang awak belajar akan ada penerusannya. Dan saya harap awak kalau boleh benda-benda tertentu jangan lupa. Maksud saya bukanlah jangan lupa. Maknanya kena ada. Dia bukan hafal sebenarnya. Dia bukan hafal, dia adalah pemahaman. Dia bukan hafal, dia adalah faham. Bila awak faham, dan awak bacalah macam mana pun tempat lain ke, penulisan dia gaya lain ke, awak tetap faham isi dia. Sebab apa? Awak memang faham. Bukan awak hafal. Okey, tapi kalau keadaan pengangguran, dia sebaliknya. Dia turunkan nisbah risab. Bila dia turunkan nisbah risab, pegangan wang dalam pegangan wang bank perdagangan akan bertambah, akan bertambah dan dia ada peluang yang banyak untuk menawarkan pembiayaan pada pelanggan. Bila pelanggan mendapatkan pembiayaan daripada bank, wang dalam pasaran juga akan bertambah dan secara tidak langsung menambahkan peluang pekerjaan apabila aktiviti ekonomi berkembang. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kadar diskaun. Kadar diskaun ni macam ni. Saya dah sebut tadi, the last resort adalah Bank Negara Malaysia. Sumber terakhir bank perdagangan adalah Bank Negara Malaysia. Jadi kadar diskaun ini merujuk kepada kos yang bank pusat kenakan kepada bank perdagangan yang mendapatkan pembiayaan daripada bank negara. Maksudnya kita kata contoh bank perdagangan, contohnya bank apa? Bank Islam Malaysia Berhad. Saya guna lagi sekali. Bank Islam Malaysia Berhad nak dapatkan nak dapatkan pembiayaan sebab dia berada dalam defisit unit. Maka pada ketika itu apabila berlaku inflasi, bank pusat sebenarnya akan letakkan satu satu kita panggil istilah tidak menggalakkan. Quote and quote, tanda tanda yang dia pegang adalah dia tak menggalakkan aktiviti perpinjaman pada ketika inflasi. Jadi apa yang dibuat adalah bank pusat akan menaikkan kadar diskaun. Jadi bila menaikkan kadar diskaun, bank perdagangan ni secara tidak langsung akan bertindak untuk kalau boleh tak nak pinjam. Kalau boleh tak nak ambil pembiayaan daripada Bank Negara Malaysia. Sebab kos daripada aktiviti pembiayaan tadi ataupun kos daripada aktiviti peminjaman itu meningkat. Tapi kalau berlaku sebaliknya iaitu pengangguran, masa tu bank negara akan angkat papan tanda menggalakkan aktiviti pembiayaan, menggalakkan aktiviti peminjaman. Jadi pada ketika itu apa yang dibuat oleh bank negara adalah turunkan kos terhadap aktiviti tersebut, iaitu turunkan kadar diskaun. Jangan faham perkataan diskaun tu adalah potongan. Ini adalah merujuk kepada kos terhadap aktiviti pembiayaan, aktiviti peminjaman yang ditawarkan oleh Bank Negara Malaysia. Okey? Okey, ada apa soalan? Jadi ini adalah alat dasar monetary yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia menerusi pasaran wang. Jadi saya harap sedikit sebanyak awak dapat fahaminya, dan sekiranya awak dapati bahawa awak tak dapat mengikuti perbincangan ini, sedangkan saya kata awak dah sepatutnya faham sebab ini telah awak pelajari dalam Presik Ekonomi 2 semester lepas, iaitu pada semester 4.
awak belajar dia semester 4 dan sekarang awak berada di semester 6. Dan saya harap kalau awak masih lagi tidak faham, boleh rujuk kepada nota yang lepas dan fahamkan perkara tersebut. Sebab mungkin nanti akan ada lagi ulangan-ulangan yang demikian dan saya harap kalau awak tak faham lagi, jadi ia menyukarkan awak untuk memahami kita kata info-info yang seterusnya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dulu kita punya kuliah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau sepatutnya saya memang nak sediakan minggu lepas tapi tidak berkesempatan. InsyaAllah esok ke kalau tak ada apa-apa saya sediakan soalan tutorial untuk awak buat bagi apa kita kata soalan tutorial itu adalah soalan yang merangkumi tiga chapter ataupun 3 bab ini. Sebab sepatutnya ada soalan. Jadi supaya soalan itu sedikit sebanyak membantu awak lah membantu awak untuk memahami sesuatu topik itu. Kadang-kadang ada orang ni dia bila tak ada soalan dia tak baca. Bila tak baca dia tak faham. Tapi sekurang-kurangnya bila saya bagi soalan